Yang belakang ni kanan kena panjang, kiri pendek. Kiri pendek, kanan panjang. Baik. Masuk kiri dulu. Masuk kiri dulu. Step di tepi. Dua kali tak mau lagi. Dah buat dah boleh. Sudah. Dua kali tak mau lagi. Okey, banyak. Pakai sini. Betul naik kan? Yang belajar ni. Naik atas. Buka bambu tu tawar. Belum lagi. Atas dulu. Jadi kita buat bawah. Betul buat ada tak? Sudah. Ni boleh. Gitu. Ni naik ke atas. Ni. Okey, naik atas ni. Belakang straight ke belakang. Macam tu. Ini mula-mula pakai, bermula daripada niat, semua pakai macam ni lah. Nak sembahyang, duduk atas bas, macam ni lah pakaian dia. Bila kita nak tawaf sahaja, baru buka bahu kanan. Itibak, mengeluarkan bahu kanan. Kedua, masuk bawah. Gitu. Naik semula. Tawaf sahaja. Ada pun sami niat apa ni? Sembahyang semua kita tutup. Kalau sembahyang dalam keadaan terbuka bahu macam ni makruh. Jadi kena tutup. Nak tawaf sahaja bahu buka. Habis tawaf tutup balik. Ya. Baik. Betul? Ya, tutup balik. Betul. Kita tengah tawaf tiba-tiba azan. Kita nak sembahyang, betul kan? Kalau saya sembahyang tak tutup boleh ke? Tetap boleh. Cuma makruh. Ya. Betul? Betul? Okey. Contoh tawaf bahu kiri ke Kaabah ni. Kita tak cerita lagi tawaf tapi nak jawab soalan. Kita tawaf bahu kiri ke Kaabah. Tiba-tiba orang azan, kita pernah sembahyang. Sekarang pusingan kedua, ketiga, contohnya ketiga. Jadi kita pun pandang ke arah Kaabah, kita pun sembahyang. Selesai sembahyang, tak sambung tawaf, kita buat macam mana? Yang belajar itu, kita buat macam mana? Tak ingat tak? Mudah sangat lupa ya? Selesai sembahyang, kita nak sambung tawaf, kita buat macam mana? Ke belakang sikit. Sebab apa ke belakang sikit? Tempat kita berada bahu ni, tempat ni dah rosak. Dia faham eh? Jadi langkah 2-3 langkah sambung. Okey. Betul. Tempat kita berhenti tu, tempat kita yang berada bahu ni, tempat ni dah rosak dah. Bila kita siap sembahyang, kita nak sambung tawaf untuk 2-3 langkah sambung. Nombor berapa? Nombor 3, nombor 3. Boleh dapat kan? Baik. Okey. Selesai. Boleh dah kita tahu. Tak luar. Okey, baik. Okey, terima kasih banyak. Terima kasih. Baik, ini pakaian ihram untuk lelaki. Dan satu lagi lelaki, siapa yang pergi dekat ni, jangan lupa beli slipper macam ni. Jangan lupa beli slipper macam ni. Sebab apa kena beli slipper macam ni? Sebab lelaki dia syarat kena nampak apa dia? Ayat jalan. Kena nampak ibu jari. Kena nampak semua jari. Kena nampak semua jari. Bukan ibu jari je. Lelaki kena nampak semua jari dan kena nampak tumit. Jadi lelaki kena beli slipper macam ni. Siapa belum beli nak pergi kena beli. Baik. Macam hijau. Maksudnya slipper macam hijau kan? Okey. Cuba nampak.
okey. Dia sebenarnya dari sudut okey, kita. Okey. Oh, faham. Jadi tadi macam dua tu faham. Dia kosong tengah, atas tu ada tadi, bawah tu ada tadi. Saya bukan tak apa bayar, saya tahu slipper tu macam mana. Tapi saya tak tahu jari tu macam mana duduk dia. Cuma syarat dia kena nampak 5-5. Ada yang kena nampak 5-5? Okay. Di cerita dia ada yang kena nampak 5-5 jari, settle. Dia tak kasut tu macam mana. Betul. Nampak semua baik. Sama dengan tumit. Lelaki kena nampak tumit belakang. Sebab tu kita showkan dia slipper macam ni. Kenapa slipper hijau ni kita tak showkan dia beli? Sebab slipper hijau ni kebiasaan tak nampak apa? Jari kecil. Slipper hijau ni biasa jari kecil tak nampak. Jadi bila satu jari tak nampak, dia kena redam. Boleh faham? Jadi nak selamat, belilah slipper macam ni. Kompon-kompon ni menjadi semua nampak. Boleh faham? Ini untuk lelaki. Baik. Pakaian yang bagi wanita, perempuan, ibu-ibu kita pakailah macam mana pun. Janji yang pertama tutup apa? Tutup aurat. Yang kedua dia kena tutup apa? Muka. Yang ketiga dia kena buka tangan. Itu je. Tutup semua daripada atas ke bawah. Muka kena buka. Siapa pakai kuda, siapa pakai nikah, siapa pakai emas, kena buka. Yang kedua kena buka daripada pergelangan tangan ni. Tangan ni kena buka. Maksudnya nak pakai sarung tangan tak boleh. Itu je syarat perempuan. Tak payah. Dari kaki itu aurat. Itu lelaki. Perempuan kan kalau tunjuk jari tak tunjuk jari saya kan. Betul? Ya. Boleh. Sebab jari tadi lelaki je. Perempuan dia tak terlibat dengan jari-jari dia. Tutup dah semua. Dan saya syurkan kepada perempuan, belilah kasut apa tu? Kasut tawaf. Perempuan dah ada kasut tawaf. Kasut tawaf tu dia lembut. Jadi kalau kita tawaf dengan sakit, dia tak sakit kaki. Tumit kita tak sakit. Boleh faham Baik. Adakah wajib warna putih? Tidak. Warna putih itu adalah sunat. Nak pakai kuning boleh, nak pakai biru boleh, nak pakai coklat boleh, pakailah. Putih itu sunat. Baik. Ada soalan ibu-ibu kita? Boleh faham sekarang ni? Baik. Seterusnya baru masuk rukun pertama iaitu ni. Ya, baik. Saya ulang. Rukun umrah ada berapa tadi? 5. Yang pertama niat, yang kedua tawaf, yang ketiga sa'i, yang keempat tahallul, yang kelima tertib. Baik, kita baru masuk rukun pertama iaitu niat. Saya baca ibu ayat itu Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul umrah wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Nawaitul umrah wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Sahaja aku berniat umrah dan berihram dengannya kerana Allah Ta'ala. Baik, itu sahaja niat. Ya. Baik. Sah. Dia ini adalah kita nak macam kita kat nikah nak aku terima nikahnya Zabedah binti Kamarudin berwakil walikan bukan. Aku terima nikahnya Zabedah binti Kamarudin dengan mas kahwin 22.5 tunai. Itu apa? Itu ayat yang telah disusun. Kalau kita tak susun macam tu, sah tak nikah kita? Sah juga. Sama macam niat. Aku berniat umrah dan berihram dengannya. Kalau kita tak susun betul-betul satu-satu, sah. Niat je lah. Saja aku datang ni
nak buat umrah dan berihram kerana Allah Ta'ala. Selesai. Boleh faham ni? Baik. Dan kita kena faham juga bahasa Arab itu sunat. Nawaitul umrah tu sunat. Yang wajib tu apa? Bahasa Melayu tu dalam hati. Tapi tuan-tuan jangan risau. Siapa yang pergi dengan saya 16 Disember ni, kita akan niat sama-sama dalam bas. Jadi saya baca macam tadi, ibu ayah ikut macam tadi. Boleh dapat Okey, baik. Bawah ni niat umrah bersyarat. Sahaja aku mengerjakan umrah dan berihram dengannya. Jika aku berhalal, maka ketika itu aku menjadi halal, keluar daripada ihram kerana Allah Ta'ala. Baik. Niat umrah bersyarat ni untuk siapa? Jadi yang pertama untuk perempuan yang takut kedatangan haid. Satu. Yang kedua, niat umrah bersyarat juga untuk perempuan ataupun lelaki yang tua yang sakit. Maka golongan tadi boleh niat bersyarat. Adapun lelaki yang muda yang sihat tak boleh niat bersyarat. Boleh faham tu? Baik. Kalau saya tak niat bersyarat, apa masalahnya? Dengar seorang perempuan, dia niat biasa je. Dia niat atas tu. Dia tak niat bersyarat pun. Lalu dia masuk Mekah, nak buat umrah, nak tawaf. Tiba-tiba haid datang. Bila haid datang, dia boleh tak tawaf? Tak boleh. Orang kita tawaf dia buat apa? Duduk kat bilik seorang-seorang, pergi shopping seorang-seorang. Pasal apa tak boleh tawaf? Hari pertama uzur, hari kedua uzur, hari ketiga uzur. Lalu dia kata aku batalkan umrah. Bila dia batalkan umrah, perempuan tadi kena apa? Kena dam. Sebab apa kena dam? Sebab dia niat biasa sahaja. Kalau dia niat bersyarat, dia batalkan umrah, dia tak perlu bayar dam. Ya. Biasa je, okay, baik. Baik. Dia jawapan ni sama je. Kita ni layak tak niat bersyarat. Contoh saya, seorang lelaki, bukan perempuan nak kata uzur bagi tak bagi. Setakat umur ni tak bagi lagi. Yang kedua, bila sampai tempat ni aku, saya sihat tak? Saya sihat. Jadi seorang lelaki yang sihat, yang muda lagi, dia tak ada niat bersyarat, tak boleh. Macam mana? Okey. Untuk orang perempuan, okey, baik. Okey. Betul. Betul? Mana saya tahu? Dia tanya untuk perempuan dia. Baik, untuk perempuan betul lah. Untuk perempuan memang dia perlu niat bersyarat. Sebab dia takut kedatangan haid. Cuma saya sarankan kepada ibu-ibu kita yang nak pergi umrah, pergi klinik, pergi dapatkan ubat penahan haid. Cuba bayangkan, biasa uzur haid 5 hari, biasa 6-7 hari kan. Kita duduk di Mekah 5 hari. Kalau dah sampai Mekah, tiba-tiba uzur. Dia kena tunggu 6-7 hari. Orang pun pergi Madinah. Saya tak tahu atas saya dapat umrah tak dapat. Maka daripada Sungai Koyan, dia pergi ke Mekah, dia balik tak ada umrah. Boleh faham? Jadi ibu-ibu yang nak pergi umrah, pergi klinik, dapatkan ubat penahan haid. Adakah kalau makan confirm tak keluar haid? Tak juga. Cuma dia diam. Kalau ibu pergi awal dulu, sebulan 2 bulan sebelum bertalak, dia boleh injek. Untuk tahan haid dia boleh injek. Kalau dia injek, 90% haid memang tak keluar. Tapi kalau dah dekat-dekat macam ni, dia tak ada injek dah, dia
dia bagi ubat makan. Ubat makan tu 50-50. Boleh faham tapi ada kata berlaku kat sana. Siapa pergi kata saya, jumpa saya. Saya dah duduk 3 hari dah sini. Sampai sekarang tak tahu nak buat macam mana. Ubat makan dah, kita cari ubat sana dah. Boleh? Yang penting kita kena dapatkan umrah. Baik, boleh faham tak? Jadi untuk perempuan ataupun lelaki yang sakit, dia boleh niat bersyarat. Sebab kalau dia batalkan niat umrah dia, maka dia tak perlu bayar dah. Boleh dapat tu? Ada soalan lagi berkaitan dengan itu? Tak ada, saya nak teruskan. Boleh faham Okey, baik. Seterusnya, niat ihram di miqat. Miqat tu bahasa Arab, bahasa Melayunya apa? Tempat. Sempadan tempat. Tempat apa? Tempat niat. Kita cerita pasal niat tadi. Niat dekat mana? Boleh ke niat dekat Sungai Koyan? Tak. Niat dekat mana? Dengar balik Masih ingat tak terik 1, 2 dengan 3? Terik 1 masuk mana dulu? Terik 1 masuk mana dulu tadi? Mekah dahulu. Terik 2 masuk? Madinah. Terik 3 masuk? Taif. Baik. Siapa pergi terik pertama? Apa terik pertama? Masuk Mekah dahulu. Siapa masuk Mekah dulu, maka tempat niat dia dalam kapal terbang. Nama tempat niat dia Qarnul Manazil. Apa nama tempat dia? Sebut sikit. Qarnul Manazil. Boleh faham? Ni siapa ni? Orang kita ni pertama. Apa ni pertama? Masuk Mekah dulu. Daripada KLIA, dia pun naik kapal terbang. Kapal terbang ni berapa jam ni? Ibu-ibu kita, ibu yang kita. Daripada KLIA sampai ke Jeddah berapa jam? 8 ke 9 jam. Saya letak 9 jam. 9 jam KLIA nak sampai Jeddah 9 jam. Qarnul Manazil kat mana? 1 jam sebelum sampai Jeddah. 1 jam sebelum sampai Jeddah. Maka itulah Qarnul Manazil. Maka orang yang masuk Mekah dahulu kena berniat dalam kapal terbang. Boleh faham sangat? Macam mana saya dah tahu 1 jam lagi nak sampai? Depan kita duduk di kerusi kapal terbang tu, depan kita ada TV kecil. TV kecil setiap orang ada. Tekan je benda tu, nanti dia tulis berapa jam lagi nak sampai. Ibu ayah tengok dia tulis 1 jam lagi nak sampai. Maka itulah Qarnul Manazil. Yang kedua, dia akan buat pengumuman. Tuan-tuan dan puan-puan, kita menghampiri Qarnul Manazil. Kepada yang nak melaksanakan umrah, sila berniat sila. Boleh faham? Jadi buaya dengar tu terus niat. Boleh dapat tu? Itu untuk siapa? Siapa pergi terik pertama. Apa terik pertama? Masuk Mekah dahulu. Baik. Siapa pergi terik kedua? Apa terik kedua tadi? Masuk Madinah dulu. Siapa masuk Madinah dulu, dia tak perlu niat dalam kapal terbang. Kapal terbang, naik jalan, turun. Ada niat tak? Ada niat. Lepas tu dia pun pergi masuk Madinah. Dia duduk Madinah berapa hari? Duduk Madinah 4 hari. Hari yang keempat, hari yang terakhir dia duduk di Madinah, dia pun naik bas nak pergi mana? Naik bas pergi mana? Mekah. Hari terakhir di Madinah tu, bas pun berjalan dari hotel dia. Nak pergi mana? Nak pergi Mekah. Bas berjalan lebih kurang 20 minit. Dia akan sampai satu tempat, namanya apa? Bir Ali. Nama pun sebut sikit. Bir Ali.
Maka bas tu akan berhenti. Dia pun akan turun ke masjid tu, Masjid Gerani. Dia sembahyang sunat, dia naik semula atas bas, niat sama-sama dengan mutawif. Dekat mana? Dekat Bir Ali. Itu bagi siapa tu? Siapa yang pergi terik kedua, masuk Madinah dahulu. Boleh dapat tu? Setakat ni bayar boleh ikut tak? Boleh ikut setakat ni? Boleh ikut kan? Macam tak meyakinkan ni awak, boleh faham setakat ni? Siapa pergi terik ketiga? Apa terik ketiga tadi? Masuk mana dulu? Taif dahulu. Siapa masuk Taif dahulu? Ada tak ni yang dalam terbang? Tak ada. Kalau depan dia sampai di Jeddah, dia pun naik bas. Naik bas pergi ke Taif. Daripada Jeddah ke Taif lebih kurang dekat 2 jam. Sampai di Taif, malam tu dia tidur kat Taif. Pagi esok dia nak pergi mana? Mekah buat umrah. Bas berjalan daripada hotel Taif tu lebih kurang setengah jam ke 45 minit. Dia akan sampai satu masjid. Nama masjid tu dia Qarnul Manazil. Terik pertama tadi Qarnul Manazil juga? Ya, betul. Cuma beza dia, terik pertama tadi di atas tu, dalam kapal terbang. Terik ketiga ni naik bas ke bawah. Boleh faham eh? Bas berjalan daripada hotel di Taif, lebih kurang 40 minit macam tu, dia sampai satu masjid Qarnul Manazil. Dia turun kat masjid tu, dia sembahyang sunat. Lepas tu dia naik sekolah atas bas, niat sama-sama dengan mutawif. Boleh dapat tu? Ya. Betul. Baik. Maksudnya dia niat di hotel kita boleh lagi? Terima. Betul. Tak apa, okey baik. Dengar soalannya sepatutnya di hotel Taif tu tak perlu niat lagi. Dia naik bas dekat Qarnul Manazil baru niat. Tapi soalan dia, boleh tak saya nak niat dekat hotel? Boleh. Sah tak? Sah. Tapi itu sedap ni. Tapi bila dia niat saja, dia kena jaga apa? Pantang larang. Orang lain tak jaga pantang larang lagi. Sebab orang lain tak niat lagi. Dia dah kena jaga pantang larang. Sebab dia dah niat. Boleh faham ni? Jadi saya sarankan tak perlu niat di hotel. Kita niat sama-sama dekat atas bas dekat Qarnul Manazil. Boleh? Okey baik. Setakat dah boleh faham Ibu-ibu kita okey ke? Senyap je, saya tak nak tanya apa-apa. Semua boleh faham Boleh faham tak? Faham? Tengok faham tak? Lagi tengok je lah. Tak cakap apa dah. Oh gitu. Okey baik. Boleh faham Ibu kita boleh? Boleh lepas semua? Baik. Seterusnya, okey. Saya terus pergi kepada perkara sunat selepas niat umrah. Perkara sunat selepas niat umrah. Baik. Lepas kita niat tadi, terik pertama tadi niat kat mana? Ingat balik, terik pertama tadi niat kat mana? Dekat dalam kapal terbang. Apa nama tempat dia? Qarnul Manazil. Tak jawab. Tak ingat tak pasal ni. Tanya lagi okey baik. Dua. Betul. Yang nama begini. Terik ketiga. Maksudnya kita semua nanti masuk Taif dulu. Betul. Cadangan dia
Saya cerita tempat lain, cerita dia beri tempat lain. Sebab semua kita masuk tempat lain. Dia tu. Sebab dia orang bukan dengan kita. Ada kan bukan pergi dengan saya kan? Ada kan? Ha? Yang bukan pergi dengan saya ada kan? Ada. Maksudnya perlu juga saya cerita tentang Mekah, Madinah tu. Saya nak cerita Taif semua boleh. Tapi saya risau ada yang pergi tanpa dulu. Cuba kat kanan, dan lihat siapa yang pergi masuk Mekah dulu. Boleh tahu tak? Macam mana? Yang 16 bulan dulu. Ya. 16 kan? 16 juga. Ada yang pergi bukan masuk Taif dulu kan? Semua pergi masuk Taif dulu. Suka ni? Dalam betul saya dah cerita dah tentang Mekah Madinah. Cerita ke Taif dulu. Ya. Ayah-ayah kita betul kan? Betul? Ya. Betul. Saya cerita saya. Jadi selaku kan? Baik, kita cerita batang ni. Boleh. Kita cerita batang ni. Baik, selesai. Cerita ketiga tadi selesai. Saya nak masuk tentang perkara sunat selepas niat. Baik, kita niat daripada Taif tadi, ketiga tadi. Kita niat dekat apa tadi namanya? Tadi ketiga, kita niat apa nama tempat ni? Darul Manazil. Dalam tas. Lepas kita niat, kita disunatkan talbiyah ni. Berapa banyak? Sebanyak yang mungkin. Boleh dapat tu? Saya baca riwayat itu ni, kita baca sama-sama. Labbaik Allahumma labbaik. لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Sekali lagi, labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika lak labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Baik, apa dia talbiyah ni? Talbiyah ni kita bagi tahu kepada Allah, ya Allah, aku datang ni untuk apa? Menyahut seruan dan panggilanmu ya Allah. Haji dan umrah siapa panggil? Allah panggil. Tuan-tuan nak 16 Disember ni siapa panggil? Allah panggil. Ada tak kawan-kawan kita duit banyak tapi tak nak umrah sampai sekarang? Ada? Ada sebab apa? Allah tak panggil. Boleh faham ni? Sebab dalam Quran disebut sebagai panggilan. Umrah dengan haji ni Allah tak panggil. Maka takbiyah ni dia kita bagi tahu, kita menyambut seruan panggilan Allah. Maka selepas daripada niat, kita sunat takbiyah sebanyak yang mungkin. Sampai bila kita takbiyah tu? Saya sebut tadi, kalau kita berniat dekat Taif tadi, bas pun berjalan daripada Taif menuju ke Mekah lebih kurang 2 jam, lebih kurang. Maka tuan-tuan 2 jam tu tuan-tuan kena talbiyah. Ini talbiyah. Padahal kita cerita ni saya cerita. Lepas niat tuan-tuan kena talbiyah. Banyak tak? Sebanyak yang mungkin. Boleh faham ni? Mampu tak sampai 2 jam tu talbiyah? Dah. Biasa 40 minit ni biasa. Lepas tu tinggal mengetahui seorang-seorang. Tapi nak ceritakan kena banyakkan talbiyah. Boleh faham ni? Baik, talbiyah ni dia habis sampai bila? Sampai bila tu waktu habis? Daripada niat sampai umrah dah ni. Sampai daripada niat sampai Mekah. Saya yang tanya. Tanya balik ni.
Ayolah seragam. Betul tak saya cakap? Cuma saya tanya tadi. Tu tanya tu. Daripada lepas ni sampai bila latihan? Saya tanya. Tak saya baca. Sampai berhenti. Sampai berhenti. Tapi kalau berhenti kita tak, kita mau berhenti kaki apa? Sebab apa? Dah, dia sampai tuan-tuan nak buat rukun kedua. Apa rukun kedua? Tawaf. Masuk ke Kaabah nak tawaf, tasbih ni habis. Boleh dapat tak? Saya sampai ke Mekah dah. Jadi tasbih juga ada, kena. Sebab dia akan habis bila tuan-tuan masuk ke Kaabah. Nak buat rukun kedua nak tawaf, dia baru habis. Boleh faham? Tapi bacaan ni sunat. Kalau tuan-tuan tak baca pun tak apa, tapi rugilah. Baik, boleh faham tak? Seterusnya larangan dalam ihram. Kenapa kita letak larangan dalam ihram dekat sini? Sebab larangan ni terkena pada tuan-tuan selepas tuan-tuan niat. Tuan-tuan baca dia Nawailul Umrah, maka Pantalaran 13 ni tuan-tuan kena jaga. Pantalaran ni sampai bila habis? Sampai detik. Sampai detik dia sampai detik. Sampai 12 jam. Maksudnya kalau dah sampai 12 jam dia jaga. Betul. Sampai tahallul. Tuan-tuan niat sahaja Nawailul Umrah, tuan-tuan kena jaga Pantalaran. Lalu tuan-tuan buat rukun kedua, tawaf. Lepas selesai tawaf, tuan-tuan buat apa? Sa'i. Lepas sa'i apa? Tahallul. Tahallul sahaja, gunting je rambut, Pantalaran ni habis. Boleh faham tu? Baik. Saya cerita satu apa dia Pantalaran? Yang pertama, memakai pakaian besar berjahit bercantum bagi lelaki. Saya lagi sikit. Kalau tuan-tuan ada ragu-ragu tak faham, terus tanya. Boleh? Okey. Lelaki dia pakai dua kain ihram ni, bawah dengan atas, dalam ni semua kena buka termasuk seluar dalam. Ayah-ayah kita Mutawif tak cek tau. Dia tak cek ronggongan tau. Jadi kita jujur kat diri sendiri. Saya cakap ni sebab pernah berlaku tahu. Ada seorang cerita je lah pada ibu ayah. Lama dah ni. Tak salah saya pergi sebelum PKP. Kita dah cakap buka semua, pakai ihram dalam tak ada apa-apa. Adakah Mutawif perlu cek? Tak. Kalau Mutawif cek, pernah Mutawif tengok orang punya. Jadi seorang pakcik ni lepas niat berjalan lama lah, dekat sejam. Tiba-tiba dia datang ke depan. Datang dia kata, saya ni ada masalah sikit. Masalah apa? Saya tak buka saudara. Saya kata, kan dah bagi awal, tak payah pakai saudara. Dia kata, saya tak boleh. Bila bersentuh dengan kain ini rasa dia. Jadi saya ingatkan, ini aku baru nak buka. Rupanya dia lupa terus. Maka pakcik dia kena apa? Dekat. Boleh faham ayah-ayah kita? Pergi nanti buka lah sekolah lah. Tak ada orang tengok, buka. Buka semua pakai kain ihram. Apa ni? Saya bawa juga. Tak bawa juga payah buka. Ya. Dia hotel tadi. Jadi ketika ni yang masa Taif ni, kita pada teror dekat mana? Di hotel kat Taif. Boleh faham? Lelaki pakaian belah dalam semua tak ada. Dua lain ni sahaja. Seterusnya menutup kepala atau sebahagian daripada lelaki. Kopiah tak boleh pakai. Sebenarnya daripada hotel turun, nak naik pas, nak niat tu, kopiah dah tak boleh pakai. Kopiah, topi, apa semua yang menutup kepala tak boleh pakai. Yang ketiga, menutup muka bagi perempuan. Ibu-ibu kita sebut dah tadi. Nikah, emas, apa lagi? Semua yang tutup muka tak boleh pakai. Waktu
Waktu bila? Dekat-dekat niat kita buka. Boleh dapat tak? Seterusnya memakai sarung tangan lelaki dengan perempuan tak boleh pakai. Yang kedua memakai bau-bauan sama ada di badan, pakaian atau minumnya ke dalam hidup tak boleh. Maksudnya dia pakai minyak wangi, dah dia hidup minyak wangi tak boleh. Minyak wangi ni sunat pakai waktu bila? Ingat tak? Tadi kita belajar tadi. Sebelum niat. Ingat tak 8 benda tadi, 8 perkara sunat sebelum niat. Sebelum niat, sunat pakai minyak wangi. Selepas niat, kalau pakai, kena apa? Kena tak. Boleh faham? Saya pakai sebelum niat tadi. Bila dah niat, bau tu masih ada ke? Ada? Adakah saya kena tak? Tak. Sebab dia pakai sebelum. Kalau kecil. Boleh faham? Baik. Ada soalan tak? Ya. Okey, baik. Batal larang ni yang 13 ni terkena pada kita yang buat umrah. Umrah ni apa? Niat, tawaf, sa'i, tahajud. Oh, dapat umrah. Habis tu saya nak tawaf sunat je. Adakah ada batal larang? Adakah tak boleh pakai seluar dalam? Tak. Batal larang tak terkena kalau kita tawaf sunat sahaja. Kata dah, contoh kita dah tawaf, sa'i, tahajud, habis umrah. Esok kita dah free, tak ada umrah dah, kita rehat. Tapi kita rasa rugi lah pula, saya nak buat tawaf sunat lah. Boleh? Adakah tawaf sunat perlu pakai ihram? Tak perlu. Macam ni pun boleh. Tawaf sunat. Bukan umrah sunat Tuan-tuan jangan keliru, umrah dengan tawaf lain. Umrah, dalam umrah tu dia ada niat tawaf, sa'i, tahajud. Kau dapat umrah. Ada pun tawaf sunat ni semata-mata tawaf. Tak ada niat dekat mikot, tak ada sa'i, tak ada tahajud. Niat apa ni? Tawaf saja. Tak. Pakai macam ni je. Kalau macam ni, ambil air sembahyang. Pakai macam ni je, ambil air sembahyang. Masuk dekat Kaabah tu, niat je. Saja aku tawaf sebanyak 7 pusingan sebagai tawaf sunat kerana Allah Ta'ala. Tawaf, 7 kali. Dapat pahala tawaf sunat. Cuma, ada semua je lah. Cuma setahu saya sekarang ni bila nak masuk bawah tu dekat Kaabah, kalau pakai macam ni, polis tak bagi masuk. Polis tak bagi masuk. Itu bukan sebab hukum tau. Saya jawab tadi sebab hukum. Hukum tawaf sunat boleh pakai macam ni. Tapi sekarang ni bila kita pakai macam ni, nak masuk bawah, polis tak bagi masuk. Sebab polis dibagi masuk bawah untuk orang buat umrah je. Jadi kita pun nak masuk di bawah, kita pun penyamar. Pakai ihram. Adakah wajib pakai ihram? Tak wajib. Tapi sebab kita penyamar. Boleh faham? Kita nak mengelak untuk masuk ke dalam. Tapi adakah kita pakai ihram pun tak kena? Boleh faham? Jadi kalau kita pakai ihram, sepeda tak buka pun tak apa. Sebab itu bukan buat umrah, kita nak tawaf sunat sahaja. Boleh faham? Boleh faham sekali? Tak sama? Kalau niat sunat, kita niat sunat. Saja aku tawaf sebanyak 7 pusingan sebagai tawaf sunat. Tawaf 7 kali, dapatlah pahala sunat tawaf. Boleh? Tawaf je, jangan sakit tak? Tiba-tiba saya sunat orang, baju tawaf semua ya. Sekali. Satu hari satu umrah. Hari ni ya pun. Hari ni satu. Hari satu kita buat umrah. Tawaf, niat tawaf sa'i tahajud. Habis. Esok pun hari Ahad. Hari Ahad kita tak buat apa-apa, kosong. Tuan-tuan nak masuk Masjidil Haram, nak pergi cium Kaabah, nak pergi cium Hajarul Aswad ni lah. Bebas. Hari Ahad. Hari Isnin baru kita akan buat umrah kali kedua. Boleh faham Hari Isnin baru kita buat umrah kali kedua. Habis tu kita niat sebelum tu. Betul. Kita pergi niat
Masuk semula ke Mekah, tawaf, sa'i, tahallul, dapat umrah kali itu. Hari apa tu? Hari Isnin. Hari Selasa kita rehat pula. Hari Rabu umrah kali itu. Maka kalau tuan-tuan ikut semua, tuan-tuan akan dapat 3 kali umrah. Ya. Kena keluar. Ya. Kita kena pergi kat sepadan. Ya. Ya, betul. Ya. Betul. Katalah dah habis tawaf sa'i tahallul dalam umrah. Lepas tu tuan-tuan kata nak buat teguk kali kedua. Hebat tu ya. Mana tak ada kawan ni. Nak buat teguk kali kedua macam mana? Pergi kat taksi, pergi keluar, cakap dia tanah ni. Tanah itu tempat ni yang paling dekat. Pergi tanah ni, niat, masuk semula. Tawaf sa'i tahallul. Dapatlah 2 kali umrah. Tapi kena rajin lah. Saya tak rasa 1 hari 2 kali umrah. Sekali umrah pun biasa dah urut kaki dah. Biasa macam tu. Baik. Selesai. Yang kelima tak boleh pakai bau-bauan sama ada pakaian atau menimbulkan ke dalam hidung. Yang keenam memotong kuku tak boleh. Ketujuh menandakan rambut ataupun bulu tak boleh. Yang kedelapan memakai minyak di kepala ataupun janggut semua tak boleh. Ke-9 tak boleh tebang, memotong, menggerak mencabut tumbuhan tak boleh. Ke-10 memburu binatang buruan. Ini jangan berlaku. Bila di sana dulu. Yang ke-11 berkahwin, mengahwinkan. Yang ke-12 melakukan pendahuluan persetubuhan. Yang ke-13 bersetubuh berjima. Maka siapa yang buat salah satu daripada 13 benda tadi, dia kena apa? Boleh dapat tak? Jadi saya nak ajar tuan-tuan. Tuan-tuan kena ikut siapa saya. Kalau tuan-tuan buat salah satu daripada kesalahan itu, contoh mencabut rambut, jangan terus pergi jumpa mustawid, tak perlu. Tuan-tuan sediakan satu buku catatan dengan satu pen. Tuan-tuan tercabut rambut, tulis tercabut rambut 5 line. Boleh? Lepas tu berjalan nombor 9, patah pula pokok. Sampai ni pokok pun tak tahu. Terpatah pokok 3 batang. Tulis. Tak perlu tulis, tulis. Berjalan nombor 10. Terpijak burung merpati. 8 ekor mati. Besar ke lagi ni? Dia tulis. Simpan. Sampailah kita buat tawaf, sa'i, tahallul, dapat umrah, selesai. Esok free tau. Esok kita tak dapat apa. Nanti sama dengan saya akan buat postmortem. Postmortem tu saya akan kumpulkan semua tuan-tuan pada hari yang free tak buat apa-apa tu, dan kita akan tanya soalan-soalan. Pakcik, apa salah pakcik? Nampak muka banyak salah. Pakcik kau bagi tahu saya tebang pokok. Saya buat punya esok tebang pokok tu. Kita akan kira untuk pakcik. Pakcik kena bayar RM150. Boleh faham eh? Pakcik buat salah apa? Minta maaf, saya tak pernah buat salah. Hebat pakcik tu. Baik, siapa tak ada salah kan Siapa ada salah bagi tahu, kita akan tulis jumlah dan kita akan bagi tahu dia berapa dia kita bagi. Boleh faham tak? Ya. Selepas ni patalangan kita. Selepas ni sebelum ni tak apa. Betul. Ni ada kata dia tu, dia jaga ni. Boleh dapat nanti bila dah tuan-tuan bagi tahu salah apa, kita akan bagi tahu berapa nilai tuan-tuan kita bayar. Sama ada tuan-tuan bagi pada mustawid duit tu, ataupun kita bawa tuan-tuan pergi bagi makan family
duit dam tadi. Boleh faham tak? Dia. Contoh kena agak-agak dia kena apa ni? Agak-agak. Cakap lah insyaAllah tak ada. Tak ada nak cakap. Contohlah, siapa tak buat salah, kosong. Tapi siapa ada buat salah, kacik kena bayar 100.5. Jadi 100.5 tu kita bawa bagi makan fakir miskin di kota untuk bayar dam tadi. Boleh dapat Bagus, dia tak ada salah apa? Siapa yang tak ada salah apa-apa, kan? Saya tak ada salah apa-apa, saya perfect. Saya pasangan dia. Hebat. Jadi saya nak bagi juga yang duit. Boleh tak? Boleh. Tapi duit itu dia apa? Betul tak? Sedekah. Dia bukan duit dah. Duit sedekah. Boleh dapat? Selesai tak? Dan apa dia? Banyak. Saya tak cerita satu-satu. Tapi saya cerita sekali lagi. Yang selalu berlaku. Yang selalu berlaku adalah cabut rambut. Rambut tercabut. Selalu berlaku. Selai rambut 10 rial. Selai rambut 10 rial. Kalau banyak-banyak dia start rambut gugur soalnya. Sebab tu kena kira. Gugur kan? Kira 1, 2, 3, 4. Alamak, 80. Gugur lain kan. Rambut 1 helai 10 rial. Kalau gugur sendiri Tetapi rambut dikira sehingga 12 helai sahaja. kalau kita kasih 12 helai 120 rial. Saya tercabut 15 helai. Tak, dikira 12. Saya tercabut 20. Tak, dikira 12. Rambut, dia punya paling banyak 12. Kalau tuan-tuan tercabut lebih, tetap dikira 12. Ya. Betul. Rambut walaupun tak sengaja kena bayar juga. Maksud dia macam mana? Saya nak cerita dulu. Tak saya ulang. Saya ulang sikit Siapa buat pantang ni dengan sengaja, confirm dia dendam lah. Siapa buat dengan sengaja, confirm dia dendam. Saya tak sengaja. Tak sengaja, dia ada yang kena dendam dan ada yang tak kena dendam. Apa maksudnya? Tak sengaja yang membinasakan, dia tetap kena dendam. Contoh apa? Cabut rambut. Rambut dia tercabut. Dia sengaja buat tak? Tak sengaja. Rambut tu binasa tak? Binasa. Dia boleh sambung balik rambut tu? Tak boleh. Maka walaupun tak sengaja, dia tetap kena bayar dam. Tetapi ada tak sengaja tak bayar dam. Apa dia? Tak sengaja yang tak binasa apa-apa. Contoh, lelaki tak ada tutup kepala kan lelaki Ingat tadi? Dia tak ingat. Lelaki tak ada tutup kepala. Tiba-tiba berjalan lagi masuk masjid tu lalu buat kedai kopi lah. Comel lah kopi ni. Tak sungai kopi tak ada ni. Dia pun terai lah. Dia pun pupuk. Dia sengaja tak? Dia tak sengaja. Lepas tu kawan dia tu, mana boleh pakai dia pun? Lupa. Bila dia campur pada kopi dia, ada apa-apa benda binasa tak? Ada apa-apa benda binasa tak? Tak. Maka tak sengaja itu apa? Tak kena dam. Letak rambut, maka dia lah. Cabut satu kopi rambut. Dah lah rambut, dibelah tu. Dah kena dah tak? Kena lah. Sebab apa? Rambut tadi membinasakan. Dia tak disambung balik rambut. Walaupun tak sengaja dia kena tak kena dam. Boleh faham kan? Bila cerita kita dekat sana nanti tuan-tuan kalau buat salah tulis tulis. Nanti kita akan cek seorang-seorang. Saya tak nak tuan-tuan buat balik ke sungai kalian masalah di sana. Saya tak nak tuan-tuan buat salah, tuan-tuan senyap. Bila kita buat postmortem tanya salah, tuan-tuan nak bagi tahu tak balik malah bagi tahu. Sampai balik ke sungai kalian senyap je. Tuan-tuan kalau dah tuan-tuan tak bayar sampai balik Malaysia, selama mana tak bayar, tuan-tuan akan berdosa. Ya. Baik. Dia nak.
Baik. Rambut pun jenis sama ada tu kan. Baik. Jadi soalannya kalau tak perasan, kalau tak perasan dia terjam ke tidak? Ya. Okey, jadi kita tak perasan dia benar tu nampak. Itu soalnya. Oh, okey, baik. Okey, lima masalah pakai skaf. Skaf apa ni? Skaf. Baik. Cadangan saya ibu-ibu yang pertama bila nak niat ataupun nak mula-mula buat umrah tu, cadangan saya skaf yang baru. Sebab dia tidak terlibat gabuk yang lama-lama. Kalau ibu-ibu tak nak beli skaf baru, pastikan bersihkan dulu skaf itu. Jadi bila pakai, bila kita niat, bila terbuka nanti confirm rambut yang terdekat tu adalah rambut yang tercabut selepas niat, maka kita bayar jenuh kalau gitu. setakat nampak dan setakat tahu. Rambut ni benda yang kita tak perlu cari. Contoh, saya bagi contoh, ibu mandi. Mandi. Nak keluar bilik air, tengok tempat keluar air tu ada rambut. Kena dah tak? Tak kena. Sebab kan? Belum tentu rambut kita. Boleh faham? Ibu-ibu ayah kita bagi dekat apa? Dekat bantal. Sampai bagi macam tu, tengok bawah pintu tu rambut. Kena dah tak? Dah, sebab apa? Belum tentu rambut kita. Kita bagi kat bantal. Bantal warna putih, bantal hotel. Bangun-bangun tengok ada rambut kat bantal. Boleh tak cakap? Belum tentu rambut aku. Boleh cakap macam tu? Dah confirm kita bagi situ. Boleh faham Rambut ni confirm kita punya bawa ya. Benda yang tak tahu bukan tak perlu dibayar. Dia rambut dah putih, jumpa rambut hitam, memang bukan lah. Tanya kawan sendiri, semua putih bukan? Boleh faham? Rambut ni confirm kita punya baru. Boleh dapat? Baik, selesai dah apa ni? Okey, baik. Pantal larang ni berapa lama tuan-tuan kena jaga? Bermula daripada niat. Kalau dah kena tarik kan? Kena jaga. Masuk batu pergi masuk ke Mekah 2 jam kena jaga. Lepas tu mutawai bagi kunci, tuan-tuan naik rehat dulu, katalah rehat 2 jam. Tambah lagi 2 jam jadi 4 jam. 4 jam kena jaga. Lepas tu kita turun tawaf sa'i tahlul berapa jam? Letak lagi 3 jam. 4 campur 3 7 jam. Tawaf sa'i tahlul. Rutin je rambut, maka pantal larang ni habis. Berapa jam jaga? Tadi lah, mungkin 7 jam, mungkin 8 jam. Ya. Kalau kita gambar-gambar macam ni, dalam kumpulan tawaf sa'i tahlul lebih kurang 3 jam. Betul? Bermula daripada niat tadi lah. Ya. Betul. Apa-apa sahaja berlaku waktu tawaf dan sa'i, berlaku pantal larang ni, maka dia kena. Kalau dia berlaku selepas tahallul, settle. Sebab tahallul itu adalah habis penghabisan. Baik, selesai. Boleh faham semua Ya, kau ada lagi baik. Ya. Baik. Okey. Boleh? Betul. Kalau kita buat dalam kumpulan, biasa lepas tawaf kita pergi sembahyang sunat dulu kat belakang tu. Lepas tu minum air zam-zam, lebih kurang 10-15 minit, kita terus pergi sana. Boleh tak macam tu? Boleh. Sebab berturut-turut tu sunat. Kita nak rehat sekejap boleh. Tapi dalam kumpulan, dalam kumpulan lah. Kalau tuan-tuan buat saudara nanti, saya nak rehat sekejap, boleh tak? Boleh. Sebab berturut-turut tu sunat.
Kalau kita dah buat umrah kali ketiga keempat, kita dah pandai buat sendiri, dah rehat berapa lama tak? Baik. Seterusnya, kita masuk pada rukun kedua. Saya pilih lagi sikit. Ya, okey, boleh. Kalau sekiranya kita tak ada duit untuk bayaran dam tu tadi, boleh diganti dengan puasa. Oh, baik. Orang yang tidak ada duit untuk bayar dam, boleh tak diganti dengan puasa? Boleh, dengan syarat kesalahan tersebut kesalahan yang boleh digantikan dengan puasa. Bukan semua kesalahan 13 perkara tu dia kena bayar duit. Kalau tak ada duit boleh diganti dengan puasa dekat Mekah. Tapi adakah semua 13 tu? Tak. Ada kesalahan yang boleh ganti dengan puasa, ada kesalahan tak boleh pun ganti dengan puasa. Sebagai contoh apa saya sebut? Kesalahan 13. Nombor 13 tu bersetubuh. Dia kena bayar macam kambing, dorong. Atau boleh kambing ni? Kebab tak? Unta. 7-8 ribu dia bayar. Boleh ganti dengan puasa? Tak. Dia ada sebahagian kesalahan sahaja yang boleh ganti dengan puasa. Sebahagian kesalahan tidak boleh diganti dengan puasa. Boleh faham? Nanti dekat sana bila puas sadar bagi tahu, kita akan bagi tahu nilai ringgit duit dia. Tapi kata saya tak ada duit lah, kita akan check balik kesalahan tu boleh ganti dengan puasa atau tidak. Andai kata kesalahan tu tak boleh diganti dengan puasa, kena usahakan juga untuk dapatkan duit. Saya tak ada duit, jalan dengan kawan-kawan. Kan? Jangan kamu tahu sudahlah. Tahu pun tak dapat duit juga. Bincang dengan kawan, balik sungai bayar balik ada dia. Ataupun WhatsApp ke anak, suruhlah boleh lah bank macam tu lah. Boleh dapat ni. Bukan semua kesalahan, tapi ada kesalahan yang boleh jadi. Baik. Seterusnya masuk rukun yang kedua, iaitu tawaf. Saya ulang balik. Rukun umrah tadi ada berapa?